Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri bersama rakan saya Siti Nur Alia Aisyah binti Samsudin. Pada video kali ini, kami akan membincangkan tentang As'ilah an Dakwah Islamiyah, iaitu persoalan-persoalan tentang dakwah Islamiyah. Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang pertama, iaitu Ta'riful Islam wa Dakwah Islamiyah minal ulama. Definisi Islam dan dakwah Islamiyah menurut pandangan beberapa orang ulama. Baiklah, kita masuk kepada definisi Islam terlebih dahulu. Menurut pendapat yang pertama daripada Umar bin Al-Khattab, beliau mendefinisikan Islam ialah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia meliputi akidah, syariah dan akhlak. Seterusnya, menurut pendapat kedua daripada Abdul Karim Zaidan, beliau mendefinisikan Islam sebagai kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan secara sukarela dan bukan secara terpaksa dalam seluruh aspek kehidupan, merangkumi jasmani, rohani, akal dan perasaan. Kemudian, kita masuk kepada pendapat yang ketiga, iaitu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berpandangan bahawa definisi Islam ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, tunduk serta patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik. Seterusnya, kita masuk kepada pendapat yang terakhir, iaitu pendapat daripada Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri. Beliau mendefinisikan Islam sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengesakannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Baiklah, kita masuk pula kepada definisi dakwah Islamiyah. Menurut pendapat pertama daripada Syekh Muhammad Al-Rawi, dakwah Islamiyah ia ad-dawabit al-kamilah lisuluk insani wa taqrir al-hukuk wal wajibat, iaitu peraturan yang sempurna bagi sikap dan tingkah laku manusia serta menetapkan hak dan kewajipan. Seterusnya, kita masuk kepada pendapat yang kedua, iaitu daripada Syekh Muhammad Al-Fidr Husain. Beliau mendefinisikan dakwah Islamiyah wa hassun nasu 'alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil, iaitu dakwah Islamiyah ialah mendorong manusia melakukan kebaikan dan mendapat hidayah, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah keburukan agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, kita masuk kepada pendapat yang ketiga, iaitu daripada Ustaz Muhammad Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan dakwah Islamiyah ia barnamij kamil yadummu fi atwa'ihi jami'ul ma'arifu allati yahtaju ilaiha an-nas liyubassirul ghayah min mahyahum وَلْيَسْتَكْشِفُوا مَعَالِمُ الطَّرِيقِ الَّتِي تُجَمِّعُهُمْ رَاشِدِينَ, iaitu dakwah Islamiyah merupakan satu program yang menyeluruh dan merangkumi segala ilmu yang diperlukan oleh manusia untuk dapat melihat tujuan utama dalam kehidupan dan menyingkap tanda-tanda jalan yang boleh menyatukan mereka dalam hidayah. Akhir sekali, menurut pendapat Syekh Adam Abdullah Al-Aluri, beliau mendefinisikan dakwah Islamiyah ialah sarafa anzarun nas wa uqulihim ila aqidati tufiduhum aw maslahah tanfa'uhum wa hiya aidan nadbatu liinqazi an-nasu min dalalati kadu yaqa'una fiha aw min ma'siyati kadat tahaddaku bihim, iaitu dakwah Islamiyah ialah mengarahkan pandangan manusia dan rasional mereka, iaitu akal-akal mereka, kepada suatu kepercayaan atau kepentingan yang bermanfaat bagi mereka. Dakwah juga adalah seruan atau saranan untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan yang hampir menjerumuskan mereka untuk melakukan kemaksiatan yang akan menjauhkan mereka. Akan saya meneruskan pembincangan kami dengan menerangkan berkaitan
Para ulama bersepakat bahawa hukum dakwah itu secara umumnya adalah wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatan antara mereka adalah apakah kewajipan itu dibebankan kepada individu Muslim iaitu fardu ain atau hanya dibebankan kepada kelompok orang sahaja dari secara keseluruhan iaitu fardu kifayah. Perbezaan pendapat mengenai hukum dakwah ini disebabkan perbezaan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli di samping kenyataan kondisi setiap Muslim yang berbeza pengetahuan dan kemampuan mereka. Baiklah, saya mulakan dengan dalil yang membuktikan bahawa dakwah itu adalah fardu ain. Daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, bermaksud, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Imam Khazin mengatakan bahawa erti min daripada ayat tersebut adalah berfungsi sebagai penjelas iaitu lil bayan, bukan menunjukkan erti sebahagian iaitu li tab'id. Kerana Allah telah mewajibkan dakwah itu kepada umat Islam. Penjelasan Imam Khazin yang menyatakan bahawa erti min daripada ayat tersebut yang mempunyai fungsi sebagai penjelas iaitu dakwah adalah kewajipan dan tanggungjawab setiap Muslim dan dikhususkan kepada seorang kaum sahaja. Namun siapa yang merasakan dirinya adalah Muslim maka wajib bagi dia untuk melaksanakan dakwah bergantung atas kemampuannya sendiri. Manakala dalil yang membuktikan bahawa dakwah itu adalah fardu kifayah, sama seperti yang tadi daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Sayyid Naufal menyatakan bahawa perkataan min daripada ayat tersebut dengan bermaksud li tab'id iaitu sebahagian sahaja daripada orang Islam. Asy-Syaukani pula menjelaskan perintah tersebut adalah kepada ahli ilmu yang mengetahui tentang apa yang dibenarkan dan apa yang ditegahkan di dalam agama. Tambahan pula, tidak sesuai bagi mereka menjadi pendakwah sedangkan mereka masih jahil tentang agama. Oleh itu, para ulama berpendapat bahawa hukum bagi dakwah adalah fardu ain agar setiap orang berbuat baik dan menyampaikan kebenaran, kerana dakwah juga merupakan kewajipan bagi setiap orang Muslim untuk menyampaikan risalah yang baik yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dalil-dalil dakwah Islamiah. Dalil-dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 104. Makna yang dimaksudkan dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan yang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk menguruskan urusan menegakkan agama Allah, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan ke atas setiap individu umat di zaman ini. Dalil Al-Quran yang kedua adalah surah Ali Imran ayat 110. Kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat memudaratkan kepada kita selain dari gangguan-gangguan celaan sahaja. Jika mereka berperang dengan kita, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, iaitu mereka kalah dengan kita. Dalil daripada Al-Quran yang ketiga adalah surah An-Nahl ayat 125.
Ayat ini bermaksud Allah telah mengetahui sesiapa yang celaka dan siapa yang berbahagia di antara kita, dan hal tersebut telah dicatatkan di sisinya serta telah sempurna kepastiannya. Maka serulah mereka untuk menyembah Allah, dan janganlah kita merasa kecewa dan bersedih hati terhadap orang yang sesat di antara mereka, kerana sesungguhnya bukanlah tugas kita untuk memberi mereka hidayah. Sesungguhnya tugas kita hanyalah sebagai penyampai, dan Allah lah yang akan menghisap segalanya. Dalil Al-Quran yang keempat adalah surah At-Taubah ayat 122. Ayat ini telah dijelaskan beberapa kepentingan memperdalam pengetahuan agama dan menyebarluaskannya kepada masyarakat luas. Lalu dijelaskan setiap ketika menghadapi orang kafir yang memusuhi orang mukmin. Oleh itu, kita kena perangi orang kafir apabila mereka memerangi kita, supaya mereka tahu betapa tegasnya kita dan tingginya semangat juang kita untuk mempertahankan agama Allah. Dan sudah tentu Allah sentiasa bersama orang yang bertakwa. Oleh itu, janganlah berputus asa terhadap Allah. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Dan dalil Al-Quran yang kelima adalah surah Fussilat ayat 33. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang lebih baik perkataannya adalah orang yang mengajak mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan bertakwa kepada Allah. Hak dan yang batil itu adalah tidak sama. Oleh itu, tolak segala yang buruk dengan cara yang baik, dan sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan orang itu adalah seorang yang penyabar, dan orang itulah yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Allah. Seterusnya, dalil daripada hadis. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila tidak mampu, maka cegahlah ia dengan mulutmu. Apabila masih tidak mampu juga, cegahlah ia dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah petanda selemah-lemah iman. Hadis ini merupakan perintah utama dalam agama Islam, iaitu menyuruh berbuat perkara makruf dan melarang kepada perkara yang mungkar. Ianya adalah penting kerana dengan perintah inilah Allah mengutuskan para rasul dan para nabi. Sekiranya Allah tidak melakukan atau membiarkan perkara tersebut, pasti terputuslah perutusan agama Islam di muka bumi ini. Maka agama akan lenyap, agama Islam maksud saya, akan lenyap jika tiadanya penyeruan kepada kebaikan dan pencegahan daripada kemungkaran. Dalil hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang hadir itu hendaklah menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang tidak hadir itu menyampaikan perkabaran daripada Nabi SAW kepada yang lebih sedar daripadanya sendiri. Hadis ini jelas memerintahkan sesiapa sahaja yang mengetahui tentang agama Islam supaya memberitahu kepada orang lain, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berdakwah, kerana Islam mewajibkan semua umat Islam untuk belajar. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada persoalan yang terakhir, iaitu Asyara Mushkilat Ad-Dakhiliyah fi Dakwah Islamiyah, 10 cabaran dalaman dalam menjayakan dakwah Islamiyah. Baiklah, kita masuk kepada cabaran yang pertama, iaitu taksir min muslimin fil qiyam biwajib dakwah ilallah. Maksudnya,
kurangnya kaum muslimin yang mendirikan kewajipan berdakwah ke jalan Allah. Pada pandangan mereka, dakwah adalah kewajipan para ulama dan orang-orang tertentu je. Langsung tak ada kaitan antara dakwah dengan kehidupan seharian mereka. Pandangan ni sebenarnya memperlahankan lagi pergerakan dakwah dan menutup pintu peranan dakwah daripada generasi muda yang seterusnya. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah qasru ba'da da'atu mafhum ad-da'wah ala unsur wahid min anasirihim wa da'watuhum ila al-amalu bihi wahdah. Maksudnya, sebahagian da'i menghadkan konsep dakwah kepada salah satu unsur dan mengajak orang ramai untuk mengamalkan unsur itu sahaja. Okey, pendakwah macam ni, diorang menafikan pihak lain yang mengusahakan unsur dakwah yang lain. Bagi mereka, dakwah hanyalah untuk menyampaikan, mengajar atau melibatkan diri dalam politik sahaja. Perkara macam ni juga akan melemahkan pergerakan dakwah, merosakkan imej dan kefahaman dakwah dan menyebabkan sebahagian pendakwah yang lain menjadi sasaran kritikan daripada masyarakat. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa dakwah adalah menyampaikan serta menjelaskan, mengajar serta mendidik dan mengaplikasikan serta melaksanakan. Jika sebahagian da'i hanya mengusahakan satu atau dua unsur dakwah sahaja, maka mereka sebenarnya masih belum bersedia untuk berdakwah. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah ghaflatu kasir min da'atu wal ulama ani haqiqati an muda'wah wa aslu nash'atuhu wa hajatun nasu ilaih. Maksudnya, ramai pendakwah dan ulama telah mengabaikan ilmu dakwah, asas kemunculannya dan keperluan umat terhadapnya. Kebanyakan daripada mereka beranggapan bahawa mereka tak perlukan ilmu dakwah sebab dah berpegang kepada ilmu-ilmu syariah yang lain. Dakwah menurut sebahagian mereka adalah hanya nasihat, khutbah dan syarahan sahaja. Perkara macam ni sebenarnya menghakis peranan dakwah. Kesannya, sekarang kita lihat dalam kalangan masyarakat Islam sendiri, ramai ulama yang pakar dalam ilmu syariah tapi tak mampu nak berdakwah. Okey, cabaran yang keempat pula ialah ghaflatu ba'da da'atu 'anil ifadati min sunan ar-rabbaniyah as-sabitah fi hayati da'wat. Maksudnya, sebilangan pendakwah tidak mengambil manfaat dari petunjuk Allah dalam berdakwah. Disebabkan ini, mereka akan bersifat tergesa-gesa, mudah putus asa dan mudah kecewa. Sikap negatif macam inilah yang akan mencecaskan kelancaran gerakan dakwah dan memperlahankan pencapaian yang ingin dicapai. Seterusnya, cabaran yang kelima ialah tikrar hudusul akhta' fi tariqi dakwah wa qillatu istifadatu min tajarabu wal akhta' as-sabiqah. Maksudnya, berulang kali melakukan kesilapan dalam berdakwah dan kurang mengambil iktibar daripada pengalaman dan kesilapan yang lalu. Kesilapan adalah sesuatu yang wajar, memandangkan ia adalah sifat manusia yang lemah. Tetapi, apa yang mesti dihindari ialah melakukan kesilapan itu berulang kali tanpa mengambil iktibar dari pengalaman terdahulu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak keturunan Adam pasti banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Cabaran yang keenam pula ialah qillatul wa'i fi sufufi kasir min da'ati wa ghaflatuhu an waqi' ad-da'wah waz-zuruf al-mahitah biha min jihati. Kurangnya kesedaran sebahagian besar da'i dan sering mengabaikan hakikat dakwah di sekeliling mereka di samping tidak mempedulikan akhlak dalam berdakwah. Disebabkan perkara macam ni, mereka akan mudah terpengaruh oleh emosi dan mudah terpedaya. Akibatnya, mereka menyalahkan antara satu sama lain. Okey, sebab yang ketujuh pula, syuyu'u ba'dal amrad ijtimaiyah al-khatirah baina sufufid da'ati. Penularan beberapa penyakit sosial yang berbahaya di kalangan pendakwah. Contoh penyakitnya seperti bakhil, mengikut hawa nafsu, lalai dengan duniawi, bermegah-megah dengan pendapatnya sendiri, sombong dan angkuh, serta gila pangkat dan kedudukan. Penyakit-penyakit macam inilah yang akan memusnahkan sifat dakwah dalam diri para pendakwah itu sendiri.
Cabaran yang ke-8 pula ialah Du'ful alaqatu al-ukhwiyah bainal mu'minin amah wa bainal da'atul khasah. Lemahnya ikatan persaudaraan antara sesama mukmin dan antara dai khususnya. Keadaan ini membuatkan mereka memandang negatif antara satu sama lain dan meletakkan sangkaan buruk antara satu sama lain. Malah akan menyebabkan mereka menuduh antara satu sama lain sebagai kafir, sesat dan sebagainya. Jadi, ia akan mengganggu kelancaran gerakan dakwah tu. Baiklah, cabaran yang ke-9 ialah tafarruq baina ahlul ulama, iaitu perpecahan antara para ulama. Dan cabaran yang ke-10 pula ialah tawakal kasir minal muslimin wa ihmalihim aqaza bil asbab al-madiyah wa ihjamuhum an dirasatil ulum at-tajribiyah, iaitu sikap pasrah tanpa usaha dan kaum muslimin enggan bekerja keras dan enggan mempelajari ilmu. Itu sahaja video kami untuk kali ini. Terima kasih.